Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara yang saya amat hormati, tuan-tuan dan puan-puan. Rakyat Malaysia terima kejutan. Bukan sahaja di Sabah, bukan sahaja di Sarawak, bukan sahaja di Semenanjung Malaysia. Antara kejutan yang kita terima adalah berkaitan dengan usaha daripada kepimpinan politik pembangkang untuk menarik BN daripada kerajaan perpaduan. Walaupun Muhyiddin Yassin tidak membuat pengakuan bahwa beliau tidak memberikan mandat untuk mana-mana kepimpinan PN berunding dengan Barisan Nasional. Tapi Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri dan juga pengurusi Barisan Nasional sudah membuat kenyataan ada ahli parlimen daripada pembangkang yang bertemu dengannya untuk menawarkan pembentukan kerajaan baharu di bawah kerajaan perpaduan, dan seterusnya. Tawaran yang diberikan kepada BN adalah kuota Perdana Menteri, dan pada akhirnya Muhyiddin Yassin berkata tiada mana-mana pihak dalam gabungan PN diberi mandat untuk berunding dengan Barisan Nasional. Nah, bila mereka nak berunding, tularlah pula tersebar seluruh Malaysia, di mana ada line up ataupun mungkin kabinet baharu, kabinet kayangan ataupun kabinet tipu-tipu, kabinet dongeng, di mana dikatakan beberapa nama: Perdana Menteri Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri Samsuri, Menteri Besar Terengganu, Menteri Kewangan Radzi Jidin, Kementerian Dalam Negeri Hamzah, Pertanian Ronald Kiandi, dan Agama Tuan Ibrahim Tuan Man, perkongsian daripada Harapan Delhi. Nah, saudara-saudara, katanya takes little bit, ini line up yang mereka propose pada UMNO. Katanya ada satu nama yang tiada di sini. Yaitu nama pengurusi Perikatan Nasional dan nama timbalan pengurusi Perikatan Nasional. Muhyiddin Yassin dan juga Hadi Awang nak letak di mana? Kenapa mereka nak pujuk BN masuk dalam kerajaan baharu itu, kononnya? Dan pada akhirnya, nama pengurusi BN, Presiden Bersatu, dan nama Hadi Awang, Presiden PAS, tidak ada di dalam nama top kabinet ini ataupun antara pemimpin tertinggi di dalam kerajaan baharu itu. Kemana nak letak nama mereka? Jadi gosip politik ini kita tak tahu. Kita nak tahu macam gosip artis juga. Excited setengah orang, sama ada betul atau tidak. Cakap-cakap mengenainya takkan sudah. Saya terima banyak gosip sebegini. Kadang mereka bagi pun ada agenda tersendiri. Kadang macam mereka nak buat smoke screen. Kadang nak game saya untuk push naratif. Dah tak berapa mudah nih. Bolehlah kita baca. Tidaklah naif nama. Sama ada betul atau gosip di atas. Pada saya mudah, hakikatnya kerajaan ini susah nak dijatuhkan lagi. Sebabnya pembangkang sendiri berantakan dan lemah. Walau kerajaan dapat grade D, pembangkang dapat grade F, kata bersih. Tunjukkan we don't have a better alternative. Tambah Agong Negeri Selatan di atas kayangan, mereka bolehlah terus berangan. Pakat gelak, kalau betul lah ini line up-nya, pakat kita gelak jelah. Sebab nak kuasa, depa sanggup nak angkat PM 47 kes yang mereka dok hentam sekian lama. Dari parti yang mereka jatuhkan ketika PRU14 yang hairan, tidak ada pula dari pihak pembangkang, denial dari pihak pembangkang. Paling kuat depa cakap, dulu Anwar pun buat. Cadangan TPM pula tak meyakinkan, walau ada tokoh pada mulanya, nampak macam lepas beberapa tahun tak seimpresif mana.
nak bayar bonus pun tertakluk kepada kerajaan persekutuan bagi wang ihsan, kena ingat. Nah, itu adalah kenyataan ataupun satu tulisan daripada Harapan Daily. Apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Rakyat Malaysia digemparkan dengan berita Barisan Nasional dipujuk untuk menarik sokongan kerajaan perpaduan. Ataupun satu bahasa yang lebih kasar sedikit, untuk menjatuhkan Anwar, untuk menggulingkan Anwar, untuk memecat Anwar sebagai Perdana Menteri. Kerana sekiranya Barisan Nasional keluar daripada kerajaan, mungkinkah ataupun Anwar Ibrahim berisiko untuk hilang jawatan sebagai Perdana Menteri? Nah, itu pun kita boleh tahu sama ada Anwar dijatuhkan ataupun tidak selepas Barisan Nasional keluar daripada kerajaan perpaduan dan bergabung dengan Perikatan Nasional. Itu pun kalau jadi kenyataan. Nah, jadi apa yang berlaku kepada Anwar setelah tular berita ataupun isu ini? Nah, akhirnya ini yang berlaku kepada Anwar. Ada yang kata Anwar menangiskah? Ada yang kata adakah Anwar takut? Ini satu keputusan Anwar yang pasti menutup mulut musuh politik Anwar Ibrahim, mendiamkan ataupun mematahkan langkah ini. Anwar tidak bimbang cubaan hasut Ahmad Zahid. Inilah satu kehebatan Anwar Ibrahim yang pasti membuat musuh politiknya meroyan kuat. Perdana Menteri menegaskan tidak risau dan bimbang mengenai pendedahan yang dibuat oleh Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, mengenai cubaan menggagalkan gabungan kerajaan perpaduan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, gabungan yang diketuai beliau ketika ini adalah kuat dan bulat dengan sokongan daripada parti-parti politik utama, termasuk Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak, dan Gabungan Rakyat Sabah. Itu biasa politik. Saya tidak risau. Tetapi menariknya, Ahmad Zahid diserang hari-hari dan saya diserang kerana kekalkan dia. Orang menyerang dia bukan sebab kes dia, pembangkang menyerang dia kerana dia Ahmad Zahid tidak mahu bersekongkol dengan mereka. Kalau dia memilih untuk menyertai pembangkang, maka semua kesalahan akan dipadamkan. Apabila saya melihat itu, saya nyata bahwa orang ini pembangkang bukannya peduli mengenai kes yang disebutkan katanya. Beliau berkata demikian dalam program Ramah Mesra PM bersama Diaspora Malaysia di Republik Korea pada Isnin. Dalam ucapan sama, Anwar yang juga pengurus CPH menegaskan tidak akan masuk campur sebarang urusan siasatan, pendakwaan dan prosiding di mahkamah. Ada orang tanya, mengapa tidak campur tangan kes baru-baru ini mengenai dakwaan rasuah? Mengapa Anwar tidak ambil tindakan tegas? Saya hanya boleh sebut siasat. Ada kes, maka siasat. Saya tidak boleh campur siasatan. Saya tidak boleh campur soal pendakwaan dan jatuhkan hukuman dengan bisik kepada hakim untuk jatuhkan hukuman. Kalau saya buat begitu, saya tidak belajar daripada pengalaman. Saya tahu benar apabila ada orang masuk campur urusan mahkamah jahanam negeri ini. Jadi dengan kehebatan Anwar Ibrahim ini, adakah beliau layak dipecat? Pada pandangan saya secara pribadi, sebagai rakyat Malaysia, belum masanya untuk Anwar dipecat. Apa komen Anda?